على هذه النيات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ni menjadi salah satu tempat ni, menjadi salah satu pilihan dia untuk dia lepak ataupun untuk dia tidur. Kadang-kadang orang terpaksa hantar dia balik ke rumah. Dan dia kata tempat ni dia seronok bila nampak orang buat kerja. Jadi dia ada kawan. Mungkin masih hidup dia dekat rumah dulu, dia tak ada kawan guys. Tak ada anak, tak ada siapa-siapa yang datang teman dia. Sebab tu dia keluar cari benda yang boleh hiburkan hati dia. Dan mungkin site ni guys, mungkin tempat ni dia rasa boleh hiburkan hati dia dengan tengok orang bekerja. Cerita dia sedih. Sebab tu saya kata tempat ni guys, dia bercampur bau. Dalam seram kita boleh merasa kesedihan. Macam mana sehingga sekarang ni, walaupun Qorin dia melakonkan balik watak dia, sebenarnya pakcik tu dah tak ada guys. Dia Qorin dia yang melakonkan balik watak dia semasa dia hidup. Pakcik ni nak mencari kawan guys. Dia tak ada kawan. Dia cuma cari kawan untuk dia sembang, untuk teman dia. Sampai ke sekarang guys, dia masih lagi mencari kawan. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Qorin ni guys, kalau korang nak tahu, dia akan melakonkan balik watak. Dia akan melakonkan balik watak kita geng. Sebab apa? Qorin ni dalam hadis Nabi SAW, dia ikut kita, dia mendampingi kita daripada kita keluar daripada perut ibu lagi. Dia ikut kita daripada kita keluar daripada perut ibu lagi. Dia ikut kita. Sebab tu dia tahu exactly macam mana apa yang kita selalu buat, apa yang kita suka buat, kat mana yang kita suka pergi, kat mana yang apa yang kita suka makan, apa yang kita suka minum. Dan apabila dia datang, dia boleh melakonkan balik apa yang kita suka, apa yang kita nak, apa yang kita cuba cari. Ya, Qorin ibarat kembar kita. Sorry guys, sekejap. Saya nak makan ubat sekejap geng. Kepala saya berdenyut geng. Saya tak ada ilmu apa yang saya nak kongsikan kepada korang guys. Apa yang saya ada geng, itu sajalah yang saya pandai, yang saya boleh berkongsi geng. Tak pandai geng, tapi cuma nak berkongsi dengan korang. Tapi itulah geng, Qorin kita semuanya jahat guys, kecuali Qorin Nabi Muhammad SAW. Sebab tu saya kata, even pun Nabi Muhammad SAW pun ada Qorin. Tapi Qorin Nabi telah diislamkan. Sebab tu bila kita nampak orang yang dah meninggal, walaupun kita nampak orang tu dah meninggal, tapi kita nampak dia masih lagi ada, dan kita nampak dia ada. Itu bukan roh dia geng, itu Qorin. Qorin tak akan mati sampai hari kiamat geng. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi sedih lagi. Siapa yang masih lagi ada mak ayah, belajarlah daripada pengajaran kita. Jagalah mak ayah kita elok guys. Jagalah mak ayah kita elok ni. Sampai satu masa kita akan hilang. Kita akan hilang diorang guys. Sebab apa guys? Sebab Allah sendiri pun beritahu geng. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui penghabisan dan pengakhiran. Walaupun jahat macam mana pun mak ayah kita, diorang tetap mak ayah kita kan. Walaupun sejahat mana pun, hak mereka sebagai ibu bapa dan peranan kita sebagai anak masih lagi ada kan. Walaupun mereka jahat, tapi benda tu tidak dijadikan sebagai dalil untuk kita menderhakai ibu bapa kita. Kadang-kadang kesian guys. Ini mak ayah yang kena tinggal seorang-seorang. Kena tinggal seorang-seorang dekat rumah. Anak-anak tak ada. Sedih. Sebab tu saya bagi ayah saya kahwin lain. Ayah saya kahwin lain selepas pada pemergian mak saya. Bukannya atas disebabkan kehendak dia, disebabkan kehendak saya. Saya bukannya saya nak kata saya baik geng. Saya tak tahu guys kenapa. Saya tak tahu kenapa. Kadang-kadang ada juga orang yang cakap saya macam tak sayang kepada mak saya apa semua geng. Dia macam ni lah guys. Dia macam ni lah geng. Yang hidup pasti akan menemui ajal dia geng. Yang mana yang meninggal, yang mana yang dah tak ada, kita redha dengan pemergian guys. Pada dia dah selesai dah. Mak saya bila dia dah pergi, dia dah selesai. Dia dah selesai urusan dia dekat dunia. Kita yang masih hidup kat dunia ni lagi, yang masih lagi belum selesai urusan kita kan. Stand by Daus. Stand by. Idris, terima kasih Idris. Terima kasih Idris, murah-murahkan rezeki. Thank you Idris, thank you. Thank you Idris. Thank you Idris, semoga murahkan rezeki, memudahkan urusan. Thank you Idris, thank you. Thank you, jazakallah khair, barakallahu fikum. Terima kasih Idris, terima kasih. Terima kasih Idris, terima kasih. Thank you Idris, thank you. Saya tak boleh nak buka ni sangat geng. Idris, terima kasih Idris. Terima kasih, barakallahu fikum. Terima kasih Idris, terima kasih. Semua murahkan rezeki. Thank you. Thank you Idris, terima kasih. Oh, sekejap je geng, saya makan ubat migraine ni. Bengkak terus muka saya. Daripada tadi tak bengkak. Stand by. Idris, terima kasih Idris, terima kasih. Stand by. Kak Azlin, terima kasih Kak Azlin. Terima kasih Kak Azlin. Semua murahkan rezeki. Thank you Kak Azlin. Thank you. Thank you. Semua murahkan rezeki. Thank you Kak Azlin. Thank you. Ya Allah, Ya Rabbi. Thank you Kak Azlin. Thank you. Allahu Akbar. Terima kasih guys. Terima kasih. Terima kasih Kak Azlin. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Thank you Kak Azlin. Thank you.
thank you Kak Zlin. Terima kasih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Azira, terima kasih. So back to the story, geng. Ada yang cakap waktu tu saya tak sayang mak saya, geng. Allah saja yang maha mengetahui, guys, betapa sayangnya saya kepada mak saya. Tapi jangan sayang kita menjadi penyebab kita tak redha kepada pemergian ni, geng. Jangan disebabkan sayang kita menjadikan kita tak redha dengan pemergian dia. Bagi saya, geng, bila dia dah pergi, bila mak saya dah pergi, urusan dia dekat bumi ni, urusan dia kat dunia ni dah selesai, geng. Kita hanya membantu, dan kita hanya dapat membantu urusan dia di alam barzah dengan mendoakan dia, geng. Dan kita yang hidup ni masih lagi ada urusan kita yang tak selesai. Sebab tu bila mak saya meninggal, selang 3-4 bulan, 5-6 bulan selepas tu, hampir 9 bulan 10 bulan, guys. Hampir 9 bulan 10 bulan. Ayah saya memang, kalau pada awalnya, geng, memang dia tak nak. Sebab yelah, masing-masing sayang dan masih lagi sedih. Sedih tu tak apa, geng, tapi jangan meratapi dan jangan mempersoalkan kenapa dia pergi. Masing-masing sedih. Tapi saya, guys, waktu tu saya buat keputusan, saya buat satu idea yang saya rasa tak pernah lagi, macam orang tak terfikir ke arah tu, Orang tak terfikir ke arah tu. Kebanyakannya anak ni dia memang takkan bagi ayah dia ataupun mak dia kahwin lain. Kalau kata kehilangan ibu dan ayah ni, guys, dia takkan bagi siapa-siapa apa untuk berkahwin lain. Sebab dia merasakan tak ada tempat yang boleh menggantikan mak dia. Memang betul, geng. Memang betul, guys. Bagi saya, siapa pun yang datang takkan dapat menggantikan tempat arwah mak saya. Tapi saya ingat satu benda, geng. Saya bukannya duduk kat rumah. Setiap masa untuk teman ayah saya, untuk teman bersembang, untuk jaga makan minum ayah saya. Ayah saya masih lagi muda. Mak saya sebaya dengan ayah saya. Waktu mak saya meninggal, umur ayah saya baru 46. Baru 45-46. Jadi waktu, kalau nak consider, geng, mak saya meninggal dalam waktu usia yang muda, geng. Umur 45, 46 macam tu. So sama dengan ayah saya. Ayah saya pun sebaya dengan mak saya, umur 45, 46. Jadi saya pun beritahu kat ayah saya. Saya cakap kat dia, bah, kalau lah kata tak ada siapa yang boleh teman abah, tak ada siapa yang boleh jaga abah, kalau abah ada jumpa siapa-siapa yang rasa dia boleh jaga makan minum, dia boleh jaga rumah, dia boleh jaga adik-adik, kahwin yang lain. Sebab apa? Bila saya mengenangkan balik, geng, saya tak ada kat rumah. Tak ada siapa yang boleh teman ayah saya. Adik-adik saya pun bersekolah. Saya ada dua adik-beradik. Saya ada tiga adik-beradik.
adik saya yang dua-dua tu masih lagi bersekolah. Jadi guys, nak mengharapkan ayah saya menjadi single father untuk jaga adik-adik saya, untuk urus adik-adik saya, memang dia tak sempat. Sebab dia masih lagi bekerja. Dia masih lagi bekerja. So jadi bagi saya geng, tak adil untuk saya kalau saya halang ayah saya untuk cari orang yang boleh jaga dia, at least teman dia geng. Sebab apa? Kita jangan berfikiran selfish geng, pentingkan diri. Kalau kata nak fikir kalau kata nak fikir pasal selfish geng, memang siapa pun tak nak bagi geng. Siapa pun tak nak bagi orang lain menggantikan tempat ataupun kedudukan orang yang dia sayang. Tapi bagi saya guys, kita pun kena fikir orang yang masih hidup. Ayah saya masih hidup dan dia memerlukan orang yang dapat jaga dia, orang yang dapat jaga makan minum dia, orang yang dapat jaga makan pakai dia, orang yang dapat jaga rumah apabila dia pergi bekerja. Lepas tu kalau dia balik, kita dapat tahu, kita dapat rasa sunyi dia geng. Teman berborak bila sunyi, kita dapat rasa dia punya sunyi dia guys. Macam saya, kalau saya letakkan kedudukan saya pada dia, kita akan rasa sunyi. Itu mak kan, kita mak, dia bini, siapa yang tak sayang guys. Tapi bila kita fikir balik geng, sampai bila nak tengok ayah saya tak ada orang urus, dan sampai bila ayah saya larat untuk urus diri dia sendiri, sedangkan dia masih lagi muda. Kalau kata dah tua, lain cerita geng, ini muda. Jadi saya memang mesti buat keputusan. Saya kata, bah, senang sinilah bah kan. Saya pun risau tengok tak ada siapa jaga dia. Saya pun risau tak ada siapa jaga adik-adik saya. Nak mengharapkan tok saya dah tua. Tok saya dah tua geng, umur dah 70 lebih. Nak menjaga adik saya, nak jaga makan pakai, nak urus adik saya pergi sekolah apa semua. Dah tua dan dah uzur untuk buat benda-benda yang macam tu. Sebab tu saya kata kahwin lain. Cari kahwin lain. Saya yang pujuk. Saya kata tak apalah abah, kahwin lain. Dan at least ada orang jaga abah kat rumah. Senang. Dan kita pun tahu ada orang uruskan dia. Kita pun tahu ada orang uruskan ayah kita. Kita pun tahu ada orang uruskan adik-adik kita. Saya sendiri yang bawa ayah saya untuk pergi Minang. Kalau nak kata sedih guys, memang sedih, menitik air mata guys. Saya sendiri yang bawa ayah saya pergi Minang, mak tiri saya. Saya sendiri yang uruskan dokumentasi. Saya sendiri yang uruskan documentation ayah saya untuk kahwin lain. Saya sendiri yang naik turun pejabat agama urus documentation. Saya yang bawa borang pergi kat Tok Imam, dapat sign daripada Tok Imam. Saya ingat waktu tu guys, saya rasa macam saya yang nak kahwin tu. Semua benda saya buat, daripada proses documentation, daripada proses pergi Minang, sampai saya pergi pejabat agama tanya, ni siapa yang nak kahwin? Tiba-tiba bila saya cakap ini ayah saya, semua masing-masing terkejut. Sebab ayah saya kalau keluar ayah saya, dia jenis style muda kan. Kalau orang nampak tu macam masih muda. Sebab memang dia muda kan, baru 40-an. So waktu tu memang struggle geng. Walaupun hati berat, tapi fikir guys, sampai bila ayah saya nak sunyi. Dia pun ada mental health. Dia pun ada mental health yang nak kena jaga. Memang kita rasa macam sedih, tapi kalaulah mak saya masih hidup dan mak saya melihat, kalau mak saya boleh melihat geng, mak saya boleh melihat apa yang jadi kalau kata tak ada siapa yang uruskan ayah saya, tak ada siapa yang uruskan adik-adik, dia pun sedih. Sebab tu saya kata tak apalah, kalau kata mak saya masih ada pun, mak saya pun akan setuju dengan apa yang saya buat. So itulah geng, ayah saya sampai kata macam ni. Dia asal-asal dia mula-mula dia tak nak.
Mula dia tak nak, dia cakap tak nak lah, tak maulah, tunggu dah lama sikit, 2-3 tahun. Cakap tak boleh macam ni. Kalau saya balik tengok ayah saya dengan keadaan serabut, dengan keadaan macam tak terurus. Yelah, balik kerja makan nasi bungkus, balik kerja makan nasi bungkus. Ayah saya guys, umur hidup saya tak pernah tengok lagi dia makan nasi bungkus. Sebab mak saya jenis particular. Dia akan jaga makan. Tak kira breakfast, tengah hari, lunch, dia sangat particular. Dia akan jaga makan. Ayah saya tak pernah makan nasi bungkus. Tapi bila mak saya tak ada, saya tengok ayah saya makan nasi bungkus geng, saya sedih geng, menitik air mata guys. Bila saya balik tengok ayah saya makan nasi bungkus, bila saya balik tengok ada nasi bungkus kat atas meja, dan bila saya balik tengok adik-adik makan nasi bungkus. Balik sekolah, tak pernah balik sekolah makan nasi bungkus. Sedih geng. So saya rasa macam sampai satu masa kita kena korbankan rasa kita. Kita kena korbankan perasaan kita untuk tengok orang lain, untuk tengok orang lain bahagia. Itulah. Memang berat guys, satu keputusan yang sangat berat untuk saya buat. Tapi hidup kita ni geng, tak boleh nak selfish lah guys. Tak boleh nak pentingkan diri sendiri untuk senangkan hati kita. Tapi kita tak tahu dalam masa yang sama kita sakitkan hati orang lain. Saya tak rasa ayah saya sakit hati kalau saya tak bagi dia kahwin. Tapi itulah guys, lama-lama dia akan rasa terbeban dengan tanggungjawab ataupun dengan keadaan dia sendiri. Jadi itulah, saya yang paksa lah, saya yang suruh cakap kahwin lah. Lepas tu cari punya cari. Tok saya jumpa calon. Terus saya turun daripada KL. Hari tu juga saya turun daripada KL pagi tu. Petang tu lepas asar terus pergi ke rumah orang tu. Dan inilah buat proses minang. Sampai orang tu pun sendiri terkejut. Cakap bila anak dia sendiri yang pergi minang yang pergi minang untuk ayah dia. Bukannya saya nak kata saya bagus geng, tak ada geng. Bagi orang lain mungkin rasa saya anak dahaka kepada mak saya. Tapi saya tak rasa saya anak dahaka. Kalau dahaka tu dah tak ada kepada orang yang dah pergi, dahaka tu ada pada orang yang dah hidup. Jadi maknanya hukum saya kepada ayah saya masih lagi ada. Hukum saya dengan mak saya dah tak ada geng. Kecuali dengan mendoakan saja. Geng. Mak saya masih lagi ada dan sentiasa ada dan kekal akan ada sampai bila-bila dalam hati saya, walaupun siapa pun yang datang. Saya anggap orang yang datang ni hanya datang bukannya menggantikan kedudukan mak saya, tapi dia hanya mengganti ataupun menggalas tanggungjawab mak saya. So start pada situ. Korang bayangkan saya yang jadi pengapit ayah saya. Memang sedih geng. Memang sedih lah. Nak cerita tak boleh cerita benda. Tak boleh cerita geng. Tak boleh nak cerita benda tu geng. Bila saya terbayang balik mak tiri saya duduk di kerusi yang mak saya pernah duduk. Mak tiri saya duduk di kawasan yang mak saya duduk. Dan nak lagi sedih bila mak tiri saya duduk di dapur yang situ yang saya tahu mak saya menghabiskan separuh masa dia setiap hari di kawasan itu. Duduk di dapur. Lagi sedih. Dalam hati memang tak terima, tapi lama-lama paksa dan lama-lama cuba untuk terima. InsyaAllah lah geng, sampai satu masa kita akan terima. Sampai sekarang ni pun saya masih lagi tak terima guys. Sebab tu bila once ayah saya dah kahwin, saya jarang balik. Kalau saya balik pun saya akan banyak duduk dengan rumah tok saya. Pak masih lagi tak boleh nak terima guys, bila mana kita nampak benda yang mak kita pernah buat orang lain pegang benda tu. Benda yang mak kita pernah duduk, orang lain duduk situ. Benda yang mak kita selalu lepak dekat situ, orang lain pula ganti duduk lepak situ.
Sedih memang sedih geng, tapi hook or by crook kena terima geng. Kena terima. Bukannya saya, tujuan saya nak bagi korang sedih ke apa, tapi saya nak cerita at least benda ni. Kalau kata ada orang yang dalam life saya berdepan dengan situasi yang sama, apa yang saya kongsikan ni boleh jadi pengajaran lah guys kepada korang. Bukannya untuk korang terima, bukannya untuk korang ikut, tapi untuk korang fikirkan guys. Untuk korang fikirkan. Kalau rasa itu yang terbaik untuk korang, buat je lah. Kalau korang rasa itu yang terbaik untuk korang, itulah yang terbaik. Kalau kata tak, terpulang kepada korang. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Bagi saya guys, apa yang saya rasa dan apa yang saya buat, itu yang saya rasa terbaik untuk ayah saya. Jadi saya nak tak nak, buat juga geng. Kena buat juga. Saya rasa guys, dunia saya gelap waktu tu geng. Tak tahulah guys. Saya rasa dunia saya gelap waktu tu. Kalau kata tamadun ni ada zaman Renaissance, zaman gelap, itu zaman Renaissance saya guys. Zaman kegelapan saya. Mak saya meninggal pada waktu saya berada di UiTM last sem, tengah kala FYP, dekat final exam, final year, final exam. Waktu tu saya kalut nak present untuk FYP. Memang sangat genting geng. Genting gila waktu tu. Korang bayangkan lah, mak saya meninggal hari ni, lusa saya final exam. Dalam 2 minggu final tu guys, dalam 2 minggu final week tu, orang tengah kalut exam, orang tengah kalut study, saya tengah kalut ulang alik daripada Shah Alam balik Al-Ustaz, pada Al-Ustaz balik Shah Alam, daripada Shah Alam balik Al-Ustaz. Sebab waktu tu mak saya dah memang tenat. Jadi nak tak nak saya kena balik kan. Nasib lah waktu tu lecturer saya, terima kasih lah. Saya ingat lagi nama dia. Saya ingat lagi nama dia. Nama dia Azlin juga kak. Dr. Azlin, saya ingat lagi. Semoga Allah semoga Allah mudahkan urusan dia kan. Sebab dia memudahkan urusan saya. Dia cakap, okey, saya bagi pelepasan kat you balik. Kalau kata tak sempat you present online untuk saya. You present online dekat saya. Tu geng, padahal tak ada dalam sejarah orang present final year secara online. Saya hari tu present secara online guys. Final year geng. Korang bayangkan guys, saya present masa tu, saya present kat hospital. Saya ingat lagi. Nasib lah ada doktor tu, doktor Cina. Saya memang terima kasih kat dia kan. Kalau kata jumpa doktor Cina tu geng, saya nak belanja dia makan lah guys. Waktu tu dia mau menyelamatkan saya punya situasi. Duduk kat dalam ward, line tak ada guys. Memang line tak ada. Alah saya ni geng pusing-pusing. Kat emergency tu saya pusing-pusing tengah cari line, sambil duk pegang laptop. Belakang duk pegang bazooka tu. Lepas tu dengan assignment apa semua, dengan saya punya panel presentation yang saya nak kena lekat kat dinding. Sebab benda tu dia size A3 tau. Jadi saya nak kena lekat kat dinding baru saya boleh present. Saya berpusing geng, saya itu berpusing. Lalah doktor Cina tu dia tengok, doktor Cina tu dia tengok saya. Dia tanya, dia cakap, Ayu kenapa? Saya nampak macam you banyak pening. You kenapa?
Sebab dia saya pegang laptop. Lepas tu you mau cari line ke? Saya nak cari line. Saya tengah final year sekarang ni. Saya tengah present untuk FYP saya. Jadi you mau cari line lah. Sini tak ada line. Lepas tu saya nak kena lekat benda ni dekat dinding sebab saya nak present, tak ada tempat. Lepas tu cakap, sekarang masuk dalam bilik saya lah. Masuk dalam bilik saya. Masuk dalam bilik saya. Lepas tu cakap, ini you masuk dalam bilik saya, nanti saya bagi you punya password wifi. Nanti you present dalam bilik saya. Saya ada meeting, nanti you buat, you present je dalam bilik saya. Dia bagi bilik dia, geng. Saya ingat lagi masuk dalam bilik dia. Memang ada ni lah, geng. Memang ada orang panggil apa? Memang ada mock up kepala tengkorak tu semua ada kat tepi dalam saya punya live presentation waktu tu. Saya pelekat lah, nasib baik lah saya dapat tu double sided tu, pelekat lah kat dinding tu satu-satu. Alah present. Alhamdulillah, geng. Selesai benda tu. Waktu tu memang saya ingat ni, kalau ini buat memang bagi settle je. Memang waktu tu memang tak ada fikir nak apa orang apa, nak cantik-cantik ke, tak ada, geng. Memang buat bagi ada je. Buat bagi lepas je, orang cakap. Lah kat situ saya duduk kat dalam bilik dia tu, present. Lepas habis keluar balik pergi kat mak saya. Lepas tu mak saya dah makin okey. Mak saya doktor beritahu keadaan dia tengah stabil. Petang tu juga saya ambil tiket bas balik Shah Alam. Settlekan saya punya model. Sebab model tu saya tak boleh bawa balik. Model tu yang mock up tu saya tak nak bawa balik. Saya nak kena buat kat studio juga. Jadi settlekan model apa semua. Lalas hantar. Saya memang beritahu dekat lecturer tu. Saya cakap, minta maaf prof, saya nak kena hantar awal sebab saya nak kena balik. Sebab mak saya tengah sakit sekarang ni. Jadi dia pun tak apalah, cakap okey, you submit, you hantar je you punya model, lepas tu you balik lah. Balik. Saya sampai malam tu, saya gerak petang, saya sampai malam. Besok pagi saya sampai malam tu juga saya settlekan semua saya punya model. Besok pagi saya hantar. Petang tu saya balik Alustar. Petang tu, maknanya esok tu saya balik Alustar balik. Lusa saya ada final. Jadi maknanya saya balik sekejap, tengok mak saya dengan harapan dia dah makin okey. Dengan harapan dia makin okey. Tapi guys, alhamdulillah lah, geng. Saya tak tahulah, mungkin Allah bagi Allah pemudahkan urusan saya. Waktu saya balik tengok mak saya tu, mak saya dah makin stabil. 2 hari dia stabil, geng. 2 hari dia stabil. Saya balik pagi tu dia okey. Petang tu dia punya BP dengan SPO2 dia dah makin turun. Hari Jumaat pagi, pukul 5.30 pagi. Lagi berapa minit lagi nak azan subuh. Mak saya menghembuskan nafas terakhir dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadiahkan Al-Fatihah kepada mak saya, guys. Mudah-mudahan Allah memberikan keampunan dan menempatkan mak saya bersama dengan orang-orang yang beriman. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i was-salj wal barad wa naqqiha min al-khataaya kama yanqa as-sawbul abyad min ad-danas. Amin ya rabbal alamin. Jumaat mak saya meninggal. Selesaikan pada hari itu juga, alhamdulillah. Mak saya meninggal pukul 5.30, lebih kurang macam tu, lebih kurang 5.30 pagi. Pukul 11 sebelum solat Jumaat dah selesai untuk majlis ke bumi. Saya ada masa 2 hari saja. Alhamdulillah geng. Jumaat, Sabtu, Ahad pagi saya balik ke UiTM. Hari Isnin saya final exam. So alhamdulillah habis selesai. Tu saya kata waktu tu geng, sama ada terus ataupun berhenti. Itu je dalam pemikiran saya. Ramai saya waktu tu saya mau beritahu saya nak extend SEM, padahal lagi 2 minggu je lagi nak settle, nak habis. Bukannya 2 bulan, bukannya 2 tahun, 2 minggu saja lagi nak habis. Nak habis study, nak habis saya punya period study. Lagi 2 minggu. Saya dah memang buat keputusan waktu tu saya nak extend. Saya nak extend SEM. Saya kata tak apalah, extend SEM ni continue balik SEM depan. Tak apalah, saya korban 1 SEM. Tapi ramai yang tak bagi. Cakap 2 minggu lagi, 2 minggu je lagi. Kau tahan jap, 2 minggu je lagi, 2 minggu je lagi nak habis. Dah tak lama dah, 2 minggu je lagi nak habis. Bukannya 2 bulan, bukannya 2 tahun, 2 minggu je lagi nak habis. Kalau kau extend memang kau rugi tu. 2 minggu je lagi. Ramai orang cakap jangan extend. Saya kalau ikutkan waktu tu saya memang nak extend geng. Saya memang dah tak boleh nak buat apa dah. Saya tak boleh nak atur saya punya schedule waktu tu. Orang bayangkan dalam seminggu 4 kali saya balik Al-Ustaz. Jadi maknanya 4 kali saya berulang balik naik bas. Sampai Basani tu, driver Basani tu sampai kenal muka saya. Balik lagi bang, mak sakit. Saya ingat dulu masa tu stesen 13. Diorang masih, siapa orang Shah Alam diorang tahu guys. Dulu stesen bas masih lagi dekat section 13. Diorang tak berpindah lagi pergi ke section 24. Masih lagi di section 13 dekat dengan stadium, dekat dengan stadium Melawati. Sampai driver bas tu, driver bas ni tu sampai ingat lah muka saya. Balik ya bang, mak sakit. Balik 4 kali dalam seminggu saya ulang alik. Al-Ustaz Shah Alam. Pindah 17, sorry. So itulah guys, masing-masing dugaan yang Allah bagi tak sama geng. Mungkin saya rasa ni dugaan yang paling teruk untuk saya, tapi dugaan untuk orang yang ada dalam live saya ni mungkin lagi teruk pada saya. Tapi itulah, masing-masing dugaan, ujian ni Allah bagi tak sama geng. Bagi saya geng, kalau kita rasa ujian yang kita hadap ni teruk, kita kena ingat ada lagi orang yang dia uji lagi teruk pada ni. So guys, kita redha je lah. Redha dengan terima dengan ujian dan dugaan yang Allah bagi. Mudah-mudahan guys, dengan ujian yang Allah bagi ni, bila kita sabar untuk hadap dugaan ni, Allah akan menempatkan kita dalam golongan-golongan orang yang bersabar, InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. So guys, sekarang ni pun dah pukul 4.16 pagi. Saya pun nak kena live dulu geng. Cukup lah cerita sedih untuk hari ni. Saya tak naklah sedih lama-lama sangat. Bukannya nak cakap saya baik, bukannya saya nak cakap saya orang sabar ke apa geng. Dalam hati ni memberontak guys, serius. Cuma tak terkeluar dengan mulut je. Cuma tak terkeluar dekat mulut je. Dalam hati memberontak geng. Tapi itulah, nak memberontak pun nak buat macam mana geng. Benda dah jadi. Kalau kita memberontak pun benda tu takkan berubah pun. Benda akan jadi benda yang sama kak. Sabar je lah. So
So guys, saya gerak dulu geng. Terima kasih kepada korang semua. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Saya gerak dulu geng. Terima kasih kepada korang semua. InsyaAllah kita jumpa besok geng. Terima kasih kepada korang semua yang support tas hari ni. Thank you guys. Thank you, insyaAllah. Semoga Allah permudahkan urusan korang, berikan kemudahan yang baik, berikan kemurahan rezeki, permudahkan urusan, dia berikan kesihatan yang baik, InsyaAllah. Alright guys, saya gerak dulu geng. Segera dulu geng. Terima kasih. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye geng.